Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah start rupanya. Mungkin tak start lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada pagi ini, hari Jumaat yang mulia ini, Jumaat yang barakah, malam dari hujan rahmat. Alhamdulillah, Alhamdulillah dapat lagi kita sambung pengajian, sambung kelas kita, kelas akidah, mata pelajaran akidah tahun 2. Kalau kamu tahun lain, scroll video sampai jumpa kamu punya subjek ataupun kamu punya tahun. Okey, kita terus kepada perbincangan latihan yang minggu lepas. Dekat sini. Okey. Ni dia. Mula kalau ikutkan Alif nak bagi kuis. Kuis kamu terus buat dekat dalam telefon, dekat dalam komputer. Tapi ramai yang tak boleh nak masuk. Tekan link tu tak boleh nak masuk. Tekan masukkan kod pun tak boleh nak masuk. Jadi Mu'alim pun tak tahu kenapa. Dia ada masalah dengan email ke, dengan classroom ke. Dia tak pasti. Jadi daripada Mu'alim bazir je macam tu, tak ada orang bagi link. Berapa orang je yang boleh ikut. Boleh bagi PDF lah. Bagi PDF, senang, soalan yang sama je. Jawab je. Cuma kat sini kamu kena tulis lah. Nanti setiap kali kamu buat, kita bincang yang jawapan, itu kamu tulis markah. Itu je lah. Okey, kita terus tengok nombor 1. Nombor 1. Yang sebelum ni kita masih, kelas yang sebelum ni kita bincang tajuk yang sama juga. Tajuk yang sama tapi kuis yang lain. Dia ada yang tu banyak sikit soalan ni. 10 soalan je. Sebelum ni berapa soalan? 20. 20 ke 12? Antara itulah. Saya tak ingat. Okey, nombor 1. Maksud baqak. Apakah maksud baqak? Maksud baqak. Baqak kita tahu. Baqak ni sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang wajib mesti ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tak ada. Sifat baqak ni mesti ada. Nak tak nak mesti ada. Sifat itu mesti ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat baqak. Apa maksud baqak? Baqak, apa maksud baqak? Baqak itu maksud dia kekal. Kekal. Ataupun dalam bahasa Arab dia asal dia daripada perkataan baqa. Ba, qaf, alif maksurah. Mu'alim lupa bawa pen. Mu'alim tak boleh nak menulis. Kalau menulis susah. Tulis dengan mouse. Tulis dengan mouse pening. Apakah maksud baqak? Baqak maksudnya kekal. Sini. Ini jawapannya. Jawapan nombor 1. A. Binasa. Binasa maksud dia fana. Fana adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala sifat fana. Dan sifat fana adalah lawan bagi sifat baqak. Sedia ada. Sedia ada bukan baqak. Dia sifat wajib tapi sedia ada adalah sifat kidam. Sifat kidam. Baharu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Arab kita panggil hudus. Salah. Mesti tak ada. Mesti tak boleh ada sifat hudus kepada Allah dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Fana artinya, fana kita tahu sifat mustahil lawan bagi sifat baqa. Fana artinya binasa. Semua makhluk kecuali Allah Subhanahu Wa Taala semuanya akan fana. Baharu hudus, kekal, baqa. Ada ni adalah sifat wajib. Nombor 1 sifat wajib. Nombor 1 bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah wujud. Wujud artinya ada. Lawan bagi sifat wujud ialah adam. Tiada. Akan kekal selama-lamanya. Soalan macam sama je. Soalan macam minggu lepas. Oh, bawah ni lain sikit. Okey, nombor 3.
akan kekal selama-lamanya. Tempat kosong akan kekal selama-lamanya. Siapa yang akan kekal selama-lamanya? Makhluk. Malaikat pun salah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal selama-lamanya. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya makhluk dan semua makhluk akan binasa. Sampai satu tahap dia akan mati, dia akan expired dalam bahasa Inggeris. Tapi kita tak panggil orang ni expired, kita panggil orang ni meninggal ataupun mati. Nombor 4, ceraikan perkataan tersebut. Mim, kha, lam, waw, qaf. Makhluk. Ini jawapannya. Sambungkan sad ya fata. Semua sambung. Semua sambung boleh. Okey. Apakah hukum beriman dengan mukhalafatuhu lil hawadithi? Bersalahan ataupun bercanggahan dengan perkara-perkara yang baharu. Ia adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala bersalahan dengan perkara baru. Apa hukum beriman dengan sifat wajib bagi Allah? Jawapannya wajib. Wajib maksudnya kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat pahala. Kalau kita tak beriman dengan sifat wajib, kita dapat dosa. Bahkan boleh jadi jatuh kafir. Wal-iyadzubillah. Dalil nakli berkenaan sifat baqa dari surah apa? Ayat 26 ke 27. Kullu man 'alaiha fan. Cik. Kalau dalam kuis nampak besar sikit. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni semuanya fan, semuanya akan binasa. Wa yabqa, dan yang kekal hanyalah wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Zat Tuhan kamu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman 26 kan 27. Ini dalil ni dah ada dalam slide. Ada yang dia bagi slide sifat baqa, ada dalil ni. Apakah hukum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sifat baqa? Macam Mu'alim bagi tahu tadi. Hukum. Macam Mu'alim bagi tahu tadi. Hukum untuk kita beriman dengan sifat wajib bagi Allah ialah wajib kepada kita semua. Baqa adalah sifat wajib bagi Allah. Baqa lawannya, baqa ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baqa artinya kekal. Baqa maknanya tidak binasa bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala. Baqa lawannya fana. Fana artinya binasa. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala bersifat binasa. Dalam gambar ni dia dah ada teks dah. Baqa lawan bagi sifat baqa ialah fana. Hudus lawan bagi sifat kidam. Kidam sifat wajib. Pilih dalil akli yang paling tepat mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil akal. Macam mana kita nak berfikir secara logik akal, menggunakan akal yang waras bahawa Allah itu bersifat kekal selama-lamanya. Binasa itu sifat Allah, salah. Allah kekal selama-lamanya, betul. Allah berdiri dengan sendiri. Allah itu esa atau tinggal. Ini. Jawapannya B. Allah kekal selama-lamanya. Dah 10 soalan. Kalau kamu betul, tulis kat atas ni 10 per 10. Okay. Itu sahaja untuk perbincangan soalan. Tapi video kita tidak habis di sini. Sebabkan ini adalah tajuk yang terakhir. Dia ada dua, kita ada dua lagi tajuk. Ada yang lepas ni kita akan belajar pasal Rasul Ulul Azmi. Tapi sebelum kita Mu'alim akan ajar kamu tajuk Rasul Ulul Azmi, Mu'alim nak kita secara ringkas, secara laju, kita ulang kaji tajuk beriman kepada Rasul. Sebab Rasul Ulul Azmi ni di bawah tajuk beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul ni tajuk yang masa awal tahun itu. Awal tahun itu kita bersekolah, macam biasa kita ada belajar. Jadi Mu'alim confirm ramai yang dah lupa tajuk ni. Apa dia maksud Rasul, apa dia maksud Nabi.
Mesti ramai yang dah lupa. Apa maksud beriman kepada Rasul? Apa dia apa? Apa dia apa? Apa dia berapakah bilangan Rasul, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? Berapa? Ada 25 orang Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ada pun lebih. Ada yang pendapat kata lebih daripada 25. Ada macam-macam, 100 ke, 1000 ke. Kita yang kita wajib beriman 25 itu yang kita nyanyi dalam kelas. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Nanti Mak Ali akan letak dekat atas ni, mana-mana dekat atas tu link lagu nasyid Raihan, nama-nama Nabi dan Rasul. 25 Rasul. Okey, kita tengok dulu secara laju sebelum kita minggu depan, sebelum kita masuk tajuk Rasul Ulul Azmi, kita tengok dulu. Apakah maksud beriman kepada Rasul? Maksud beriman kepada Rasul, dia ada dua perkara. Kamu kena ingat. Satu, bila kita sebut maksud beriman kepada itu, beriman kepada ini, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dia ada dua benda itu. Satu, kamu kena tahu maksud beriman. Yang kedua, kamu kena tahu apa maksud Rasul yang dia nak nyatakan kat sini. Yang pertama, kamu tengok maksud Rasul, maksud beriman ialah secara tepat, maksud beriman ialah meyakini dan percaya di dalam hati dan dituturkan dengan lafaz lisan, mulut dan dibuktikan dengan anggota badan, fizikal badan. Okay. Jadi dekat sini kalau kita tanya apakah maksud beriman kepada Rasul? Yang pertama kita sebut maksudnya percaya dan yakin. Ini penting sebab percaya dan yakin tu adalah maksud beriman. Bahawa kita percaya pasal apa? Apa yang kita nak percaya kat sini? Bahawa Nabi dan Rasul ataupun Rasul itu mereka adalah lelaki yang mulia yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu kepada semua manusia. Mereka adalah lelaki yang mulia yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada semua manusia. Itu adalah maksud Rasul. Kat luar orang tengah potong rumput, dia bunyi dia bising sikit. Macam biasalah. Rumput dah panjang potonglah. Takkan nak halau orang potong rumput pula. Biar je lah. Takkan nak suruh kamu pula potong rumput. Biar je dia potong. Sabar sikit. Itu maksud beriman kepada Rasul. Okey, kedua, hukum beriman kepada Rasul. Hukum beriman kepada Rasul ni sepatutnya sangat-sangat senang. Tak payah kita nak tanya. Bila kita, benda tu adalah benda yang wajib. Jadi hukum beriman kepada sesuatu perkara yang wajib itu adalah wajib. Hukum beriman kepada Rasul ialah wajib. Oh, tak tulis pula sini. Hukum beriman kepada Rasul wajib. Wajib. Apa kesan kalau kita tak beriman kepada Rasul? Kesannya kufur bagi sesiapa yang tidak mempercayai Rasul. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Setelah beriman kepada malaikat. Setelah beriman kepada kitab, bukan beriman kepada malaikat. Dalil nakli beriman kepada Rasul. Dalil ayat Al-Quran bukti supaya kita beriman, supaya kita yakin bahawa adanya Rasul. Ayat Al-Quran. Bila sebut je ayat Al-Quran, kita memang tak boleh tolak. Sebab Al-Quran itu adalah sumber, dustur. Dia adalah sumber kita, sumber agama Islam, sumber kepada syariat agama Islam.
Jadi kalau dalil dari ayat Al-Quran tu sebut macam tu, kita kena terima. Wajib kena terima. Kalau ayat Quran tersebut beriman kepada Rasul, kita wajib beriman kepada Rasul. Apa dalil dia? Kita nak Muhammadun Rasulullah. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil untuk kita percaya adanya Rasul dan wajibnya untuk beriman kepada Rasul. Kemudian Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi kita akan belajar pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, simple saja untuk kelas minggu ni, sebab kelas yang kali ni adalah kelas last, kelas terakhir untuk tajuk Baqarah. Jadi yang kuis tadi adalah latihan terakhir kamu. Macam biasa, kalau kamu belum siapkan lagi kuis, siapkan, buat dulu, lepas tu baru check kamu punya jawapan dalam video ni. Okey. Ada apa-apa nak tanya, boleh tanya Muallim melalui WhatsApp, ataupun kalau kamu nak tanya, boleh tanya je dekat ruang komen kat bawah. Kalau kamu faham, jangan lupa tulis saya faham dekat ruang komen. So jangan lupa tekan like, komen dan share. Okey. Sampai di sini saja video kita. Muallim harap kamu semua dapat belajar dengan baik, belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadikan peluang PDPR ni untuk kamu tambah lagi ilmu. Apa yang tak dapat dalam kelas, apa yang kamu tak dapat dalam buku, kamu boleh tengok dekat sambil-sambil kamu tengok YouTube ni. Tengok habis je video ni, katalah habis je video ni, tak Muallim, sekejap sangatlah Muallim. Kalau boleh nak kelas Muallim sampai 3 jam lah. Boleh nak buat kelas 3 jam. Habis je video ni, jangan tutup YouTube kamu. Search pula, kamu tulis Rasul Ulul Azmi. Contohnya, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Tulis, search dekat Google, search dekat YouTube, tekan enter. Semua yang ajar tu semua kawan Muallim. Kamu jumpa je, itu kawan Muallim. Sebab dia mengajar akidah yang sama. Jadi saudara kita juga. Kawan-kawan kita juga mengajar satu akidah yang sama, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa yang kita belajar, akidah yang dalam buku teks lah. Dia tak ajar benda lain. Dia tak ajar Nabi lain. Dia ajar pasal Nabi Muhammad. Dia tak ajar pasal malaikat yang tak ada, yang kita belajar. Jadi dia tak ada ajar malaikat yang ke-11 tak. Dia 10 malaikat yang sama tu juga yang dia ajar. Jadi kamu boleh tengok je video YouTube, ulang kaji apa yang kita dah belajar. Kesan apa beriman kepada malaikat, apa lagi kita dah belajar. Sifat wajib bagi Allah ada berapa? Kamu ulang kaji. Sifat wujud kita dah belajar, sifat kidam kita dah belajar. Sifat baqa kita dah belajar, baru lagi dan sebagainya. Okey. Oleh harap semua dapat belajar dengan bersungguh-sungguh. Selamat bercuti di hari Minggu. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Doakan kawan-kawan kamu supaya semuanya yang ditimpa musibah semuanya dia sembuh dengan baiklah. Semoga kita semua dijauhkan daripada wabak penyakit yang kita semua tak nampak. Jaga diri, stay safe, stay at home. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran lakum.